الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم آمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, khabar semua sihat? Sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, malam ni kita menyambung perbincangan kita pada ayat yang pertama dalam tajuk ayat suruhan dan juga larangan. Ayat pertama yang kita jumpa ialah pada surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-11. Itulah ayat yang berbentuk larangan. Baik. Kita telah bincangkan pada minggu lepas ayatnya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan. Baik. Kita telah melihat beberapa poin daripada ayat ini, dan secara umumnya perbincangan kita yang lepas kita telah melihat dari sudut apa? Dari kerosakan dari sudut pandang Al-Quran. Dan kerana kita telah sebutkan bahawa dalam nak memahami suatu perkara, kita kena terlebih dahulu memahaminya dari sudut pandang Al-Quran. Kenapa? Kerana kadang-kala berbeza dengan sudut pandang kita, yang pertama. Yang kedua, mungkin dia bertepatan dengan sudut pandang kita sama, cuma Al-Quran dia menyebutkan perkara yang lain ataupun yang lebih daripada sudut pandang kita. Dan dalam ayat yang kita sedang bincangkan ini, bila Allah sebut jangan buat kerosakan di muka bumi, ia termasuk semua kerosakan fizikal yang terjadi di atas muka bumi ini. Kerosakan yang menyebabkan pencemaran air, udara dan sebagainya, itu semua termasuk dalam larangan jangan buat kerosakan di muka bumi. Dan apabila kita kaji pada ayat-ayat yang menceritakan mengenai orang-orang yang membuat kerosakan ataupun mufsidin ataupun mufsidun, maka kita telah dapati bahawa kerosakan yang Al-Quran masukkan ia tidak sekadar kerosakan yang berbentuk fizikal. Bahkan Al-Quran memfokuskan kepada kerosakan yang berlaku pada dalaman diri manusia. Dan sehingga dengan kerosakan dalaman yang terjadi itu, ia membawa kepada apa? Ia membawa kepada kerosakan yang terjadi di luar yang dapat kita lihat pada hari ini. Maka beginilah sudut pandang Al-Quran sebenarnya yang lebih mengutamakan kerosakan yang terjadi pada dalam diri manusia, kerosakan hati, kerosakan akidah dan kerosakan iman, kerosakan tauhid manusia. Maka ini fokus utama apabila Allah SWT menyebutkan la tufsidu fil ard, jangan kamu buat kerosakan di muka bumi. Baik. Maka pada hari ini insya-Allah kita nak melihat kepada 3 bentuk kerosakan yang kita kategorikan sebagai 3 bentuk kerosakan yang paling besar yang terjadi. 3 bentuk kerosakan yang besar yang terjadi dalam kalangan manusia. Kita bahagikan kepada 3 kategori. Yang pertama, saya tuliskan dia dalam kerosakan ilmu. Dalam disebut fasad
al-ilm. Tapi kalau kita lihat Arabnya, Fasadul ilmu. Kalau dalam Arab bunyinya inilah fasadul ilm ataupun fasad al-ilm. Mana-mana pun boleh. Kita nak sambung ataupun nak sebut dia satu-satu. Baik. Fasad tu rosak ke Ustaz? Fasad tu rosak. Fasad ini dia root word dia yang sama dengan ayat kita bincangkan adalah wa idza qila lahum la Tusidu. tusidu. Daripada root word ni. Tusidu. Maka daripada perkataan la tusidu, root wordnya adalah fa, sin Dal. dan juga dal. Daripada root word ini dia muncul mufsidun yang kita baca dalam ayat. Ada ayat bentuknya mufsidin. Dan ada ayat dan daripada root word ini juga yang kita ambil point kita pada hari ini iaitu perkataan fasad. Kan? Yang Allah sebutkan zaharal fasadu fil barri wal bahr. Inilah dia fasad. Maka ia diambil daripada kata dasar yang sama, root word yang sama iaitu huruf fa, sin dan juga dal. Fasada. Dan fasadul ilm, ini dia fasad yang bermaksud kerosakan. Al-ilm maksudnya ialah ilmu. Baik. Pertama kita nak lihat dulu dan apabila disebut tentang ilmu, apa yang kita apa takrifan yang keluar yang pada kita bila kita dengar tentang perkataan ilmu, apakah ia? Al-Quran dan hadis, Ustaz. Masya-Allah, Al-Quran dan juga hadisnya. Baik, kita kata Al-Quran dan juga Al-Hadis. Okey. Yang lain bila sebut tentang ilmu, apa yang terfikir? Ini ilmu tauhid lah Ustaz kan? Juga sebutkan sebagai ilmu tauhid. Okey. Lain? Ilmu daripada melihat kejadian alam, Ustaz. Ilmu melihat alam. Melihat alam. Okay, saya bawa ni semua ke bawah lah. Kita buka page baru. Baik. Jadi bila kita cakap ilmu, ini yang keluar. Ada tak bila kita cakap tentang ilmu tu kita terfikir ilmu lah. Maksud dia apa yang kita pelajari di sekolah kan. Itu tak termasuk ilmu ke? Masuk kan. Masuk juga ilmu. Itu juga ilmu kan. Jadi bila kita sebut secara umumnya tentang ilmu, kan, orang bayangkan subjek lah. Apa yang dipelajari, sesuatu yang dipelajari. Terutamanya first kali kita bayangkan di sekolah dan juga universiti kan. Tempat menuntut ilmu. Baik. Tapi seperti mana yang kita telah sebutkan di awal ialah sesuatu perkataan itu ataupun terms itu kita nak fahami dari sudut pandang Al-Quran. Allah. Dari sudut pandang Al-Quran. Dari sudut pandang Allah. Kan? Barulah maklumat itu sampai dengan tepat dan maklumat itu sampai dengan penuh. Maklumat itu sampai dengan penuh. Baik. Kita lihat pada surah yang ke-58 ayat ke-11. Apa, Ustaz?
Surah Al-Mujadalah. Oh, surat Mujadalah. Surat 543. Muka surat 543. Muka surat 543. Muka surat 543. Surah yang ke-58 ayat yang ke-11. Baik. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. يا يا أيها أيها الذين الذين آمنوا آمنوا إذا قيل إذا لكم قيل لكم تفسحوا في المجالس المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا والذين العلم أوتوا العلم درجات درجات والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. Terjemahan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diminta kepada kamu, berilah kelapangan dalam majlis untuk membuka ruang tempat duduk orang lain, maka lapangkanlah. Nescaya Allah memberi kelapangan untuk kamu apabila diminta kepada kamu. Berdirilah, maka bangunlah. Nescaya Allah mendirikan darjat orang yang beriman dalam kalangan kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan dalam kalangan kamu beberapa darjat. Ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Baik, yang kita nak lihat adalah pada penghujung ayat tu wallazina utul ilma. Baik. Dalam terjemahan apakah yang disebutkan tentang utul ilma? Orang yang diberi pengetahuan tu, diberi pengetahuan apa? Beri ilmu pengetahuan beberapa darjat, pengetahuan tentang agama. Baik. Dalam terjemahan saya pun disebut dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama daripada kalangan kamu. Baik, maka Al-Quran bila sebut perkataan ilmu, apa yang Al-Quran rujuk? Agama. Ilmu agama. Ilmu apa? Ilmu yang Agama. berkaitan dengan Agama. agama. Ad-din. Din. Bila Al-Quran sebut tentang ilmu, maka ia menyebut tentang ilmu yang berkaitan dengan agama. Ustaz, betul lah. Segala ilmu ada di dalam Al-Quran. Tak kira lah ilmu belajar kat sekolah pun. Semua ada dalam tu, kita je tak tahu nak cari kan. Ya, betul. Kamu nampak. Semua ilmu, bila dalam Al-Quran sebut dia ilmu berkaitan dengan agama. Dan Hajar Nuriah sebutkan, bila kita sebut tentang sumber ilmu, sumber ilmu tu daripada mana? Itu boleh datang daripada Al-Quran. Dan juga hadis Nabi SAW. Baik. Maka ni kita nak clear dulu. Bila Al-Quran sebut perkataan ilmu, maka ia merujuk kepada pengetahuan tentang agama. Baik. Habis ilmu lain tu tak disebut ilmu ke? Tak. Ini kita nak sebutkan tentang sudut pandang. Sudut pandang siapa? Sudut pandang Al-Quran. Yang datangnya adalah sudut pandang Allah. Maka Allah memandang ilmu itu adalah ilmu yang berkaitan dengan agama. Baik. Sebab itu para ulama dulu, para salafus salih, bila ditanya tentang takrifan ilmu, apa yang disebutkan? Mereka sebutkan salah satunya ialah apakah makna ilmu? Dia kata ma qala Allahu wa ma qala Rasulu. Perkataan Allah dan perkataan Rasul. Iya, betul.
Dah Haji Syekh, tepatlah you punya tu. Punya jawapan tadi. Aku betul. Dia punya top level lah. Lepas tu ada dia punya branch dia kan. Yes. Yeah. Cabang-cabang. Kadang kita tak perasan kan. Ma qala Allah ni pertama, kemudian wa ma qala Rasul yang kedua, wa ma siwa zalika qilan wa qal. Yang pertama ni apa? Ma qala Allah, iaitulah apa Al-Quran. yang dikatakan oleh Allah. Apa yang dikatakan oleh Allah? Kata-kata Allah tu di mana? Dalam Al-Quran. Quran. Al-Quran. Al-Quran. Baik, wa ma qala Rasul, dan apa yang telah dikatakan oleh Rasul. Apakah yang perkataan kalau Rasul ucapkan dia jadi apa? Hadis. Dia Hadis. Dia jadi hadis. Sunnah dia. Sunnah dia. Dia sebagai sunnah pun boleh. Kan? Wa ma siwa zalika qilan wa Masih wazah dikaqilan wa qala. siwa ni selain. Selain. Terjemahannya dan apa yang selain itu adalah kata-kata dan pendapat. Oh, macam pendapat Oh, ulama. pendapat, Ustaz. Macam pendapat ulama macam tu Ustaz. Ulama semua Macam pendapat Hmm. ulama macam tu lah. Okay. Ustaz, unmute Ustaz. Ya, Haji Seth? Takilan tu pendapat lah. Baik. Kalau dalam bahasa Arab, ini sebenarnya dia satu term. Dia kalau Haji Seth tanya, dia kena cerita bagi habis. Qilan wa qal, dia satu term. Memang Arab guna qilan wa qal. Maksudnya apa? Digunakan untuk kata-kata dan pendapat. Qilan wa qal. Qilan wa qal juga digunakan untuk apa? Orang yang bercakap tapi dia tak tahu sebenarnya apa yang dia cakap. Maksudnya orang yang dia rajin duk sembang. Cakap je tapi apa yang dia cakap, apa yang dia sembangkan pun dia tak tahu, tak diisi. So Arab guna qilan wa qal. Kan satu perkara yang tidak dapat dipastikan kesahihannya. Tak dapat dipastikan kesahihannya tu. Keabsahan. Ni yang buat kerosakan ni. Keabsahannya itu. Masya-Allah. Masya-Allah lah. Situasi ni saya pernah alami. Ya. Baik. Baik, maka para ulama dahulu bila ditanya tentang apakah makna ilmu, mereka kata ilmu adalah apa yang perkataan yang dikatakan oleh Allah, iaitu Al-Quran, dan perkataan yang dikatakan oleh Rasul, ini solid ilmu. Wa ma siwa zalika qilan wa qal, dan apa yang selain itu dia adalah hanya kata-kata dan juga pendapat. Maksudnya apa? Bila kita kata kata-kata dan pendapat, maksudnya apa? Ia boleh diterima, ia boleh juga ditolak. Baik. Dan bila kita kata kata-kata dan pendapat, maka ia boleh apa? Berubah. Betul tak? Maka dia akan ada situasi ini. Kan bila satu pendapat dikeluarkan, kita boleh terima pendapat itu dan kita boleh tolak. Dan juga sesuatu pendapat itu yang orang keluarkan kadang boleh berubah, kan? Sebab itu kita lihat kan, bila orang ni dia berada di atas, kata-kata dia lain. Bila dia duduk kat bawah, kata-kata dia jadi lain. Kan dia berubah-ubah. Kan dia berubah. Kenapa? Itulah dia pendapat ataupun kata-kata selain daripada Al-Quran dan juga hadis. Dia bukan solid ilmu. Kan? Hatta apa fakta yang kita ada sekarang ini pun, fakta yang kita ada dalam ilmu sains. Sains kan dia buat berdasarkan apa? Kajian, betul tak? Dia buat kajian baru keluar. Tapi adakah satu kajian, fakta yang dikeluarkan itu memang solid daripada dulu sampai sekarang, itulah dia tak berubah? Ke ada yang berubah-ubah? Ada yang berubah-ubah. Betul tak? Betul. Kajian dulu mengatakan jangan makan makanan yang berminyak sebab kolesterol.
Kajian yang beberapa tahun kebelakangan ini, dia kata minyak bagus. Jadi kita tak tahu mana satu kajian. Maka kajian, walaupun kita cerita dalam ilmu sains, dia akan ada apa? Perubahan. Berubah-ubah kajian dia. Maka itu masuk dalam bahagian qil dan baqal. Walaupun dia betul, dia adalah ilmu, tapi dia tak solid. Al-Quran pernah tak sekali berubah? Tidak. Tak pernah. Apa yang Nabi SAW katakan selepas baginda wafat, ada tak berlaku perubahan selepas itu? Tidak. Tak ada dah. Al-Quran kan ada ustaz yang dimansuhkan. Betul, itu semasa penurunan dia. Semasa penurunan. Lepas Al-Quran komplit, Allah kata al-yaum akmaltu lakum dinakum. Ada tak lagi ayat turun yang memansuhkan ayat Quran yang lain? Tak. Tak ada. Ada ditukar? Tak ada. Tak ada. Setelah Nabi SAW wafat, kan, barafiqil a'la, Nabi memilih untuk bersama-sama dengan Tuhan yang pendamping yang maha tinggi, kan? Pendamping yang maha tinggi. Adakah selepas itu berubah apa sunnah ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kan, apa yang Nabi cakap tu Nabi ubah? Tak ada. Begitulah hadis tersebut dipelihara. Kan, yang mengubahnya adalah manusia, tapi Nabi dia tak berubah pendapat dia tentang sesuatu setelah dia perkatakan. Baik. Maka ini kita katakan tentang ilmu yang solid. Daripada sinilah bercambah ilmu-ilmu yang lain, sehingga ilmu-ilmu kita cerita tentang ilmu-ilmu kehidupan yang kita ada sekarang. Segala ilmu sains, ilmu fizik, ilmu matematik dan sebagainya, ia semuanya nanti berasal daripada ilmu yang utama, iaitu Al-Quran dan juga sunnah. Dan inilah sumber ilmu yang tidak pernah akan berubah. Oleh sebab itu bila Al-Quran sebut tentang ilmu, yang dimaksudkan ialah agama. Maka ini sebenarnya menjadi asas kepada ibu bapa apabila nak mendidik anak-anak. Ibu bapa nak bagi kepada anak-anak apa? Ilmu. Maka kadang ibu bapa tak tahu nak bagi ilmu apa. Priority itu tak tahu. Sedangkan priority yang pertama sekali yang Al-Quran gariskan ialah ilmu berkaitan dengan agama. Kan? Lepas dah selesai bahagian ilmu berkaitan agama, pergilah mendalami ilmu-ilmu yang lain, tidak ada masalah. Kan? Kadang kita nak, kan, kenapa hantar anak masuk bidang engineering ke, medik ke dan sebagainya? Kenapa? Kan, sebab saya nak anak saya jadi seperti Ibn Khaldun. Kan, saya nak anak saya jadi seperti Ibnu Sina. Kan, nak jadi seperti Al-Khawarizmi. Kan, keluar semua Ibnu dan juga Al-Al tu. Tapi pernah tak kita kaji metodologi pembelajaran mereka? Pernah tak? Kalau kita kaji semua Ibn Khaldun, Ibn Sina, Al-Khawarizmi, Al-Biruni, Al-Jazari, kan? Mereka bermula dengan apa? Mereka bermula dengan ilmu agama dulu. Majoriti kita boleh katakan hampir semua mereka hafal Quran dulu, mahir ilmu hadis, kemudian barulah daripada situ Allah beri ilham untuk ilmu-ilmu yang lain hingga mereka hebat dalam bidang-bidang mereka. Tapi kita tak ikut laluan tu. Kita cuma terus pergi je. Saya nak jadi doktor macam Ibnu, nak jadi engineer, arkitek macam Ibnu ini dan Al ini. Kita terus terjun kat situ. Bahagian ilmu agama kita tak pandang. Apa yang mereka belajar kita tak pandang. Kita terus pandang. Kenapa? Kerana kita nak nampakkan apa yang kita buat tu nampak betul. Nak bagi sedap hati lah. Kira Islamik lah sebenarnya apa yang aku buat ni tak lari daripada agama. Sedangkan metodologi mereka tidak begitu. Mereka lalu dulu agama. Selepas itu baru Allah beri ilham kepada mereka untuk membuat ciptaan-ciptaan yang telah mereka lakukan. Baik. Maka ini kita clear bila Al-Quran sebut tentang ilmu, kan? Inilah dia tafsirannya. Ia adalah agama. Ia adalah ilmu yang berkaitan dengan agama. Baik. Itu yang pertama. Kemudian kita cerita tentang ta'rif ilmu menurut Al-Quran. Baik. Maka bila kita cerita tentang tauhid, itu ada masuk dalam Al-Quran dan hadis. Kejadian alam juga yang kita nak renung itu juga ada disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis. Okey. Yang pertama, yang kedua sepatutnya ilmu membawa manusia ke mana?
membawa seseorang itu ke mana? Pertama, ilmu sepatutnya membawa seseorang itu kepada apa? Kepada iman kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lihat surah yang ke-22 ayat ke-54. Al-Hajj. Surah Al-Hajj. Pada muka surat 338. Muka surat 338. Surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat ke-54. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. Terjemahan. Dan juga supaya orang yang beroleh ilmu mengetahui bahawa ayat-ayat keterangan itu benar daripada Tuhanmu, lalu mereka beriman kepadanya, sehingga tunduk taatlah hati mereka mematuhinya, dan sesungguhnya Allah sentiasa memimpin orang yang beriman ke jalan yang lurus. Baik. Dan supaya orang-orang yang diberikan ilmu, supaya orang-orang yang beroleh ilmu mengetahui ayat-ayat keterangan itu. Apakah ayat-ayat keterangan itu? Ayat Quran. Dia sebenarnya disebut pada atas tu. Pada ayat yang ke-53. Mula pada ayat yang ke-52, 53. Baik. Biar berkaitan dengan Al-Quran. Ayat-ayat keterangan ini adalah Al-Quran. Mengetahui bahawa ayat-ayat keterangan itu benar dari Tuhanmu, lalu apa yang terjadi kepada mereka? Fayu'minu bih. Mereka beriman. Mereka beriman. Maka ilmu dia sepatutnya membawa kepada iman. Ilmu sepatutnya membawa kepada iman. Maka apa saja ilmu yang dipelajari, ia sepatutnya membawa kepada iman kepada Allah SWT. Bila kita cerita tentang ilmu yang lain, contoh kita belajar tentang architecture contohnya kan, tengah buat rumah, nak buat rumah kena naikkan apa dulu? Kena buat dia punya asas dia dulu. Asas dia dulu kena bagi buat, kena kasih rata. Kan? So kena perkukuhkan asas dia dulu. Kemudian nak pergi naik dia punya apa? Tiang dulu. Tiang. Tu kena naik dulu, lepas tu baru boleh naik dinding, kan, alang, atap dan sebagainya. Maka bila orang yang dia mempelajari bahagian architecture, yang paling penting nak buat bangunan adalah asas dan juga tiang yang nak memegang bangunan tu yang. Maka bagaimana ilmu itu boleh menambah iman dia kepada Allah SWT? Jika dia ada asas ilmu agama, maka dia akan sedar. Allah sebutkan dalam Quran bahawa Allah memegang kan langit ini daripada jatuh ke menimpa bumi. Kan? Dan Allah menjadikan Allah sebut dalam surah apa?
Allah yang Allah sebut, Allah jadikan langit ini tidak bertiang, Ar-Rahman. bighairi amadin tarawunaha. Kan Allah jadikan langit ini ada tiang tapi kau tak nampak, kan? Maka dia tak jatuh menimpa manusia yang berada di dalam. Maka perkara itu sepatutnya membawa apa? Bila dia membuat desain bangunan, dia membuat iman dia kepada Allah, kerana Allah boleh mencipta sesuatu yang kukuh. Bangunan sekukuh mana pun yang buat, kan, ada tak retak yang akan ada pada bangunan tu? Ada. Pasti akan ada bahagian yang retak. Ada. Pasti akan ada bahagian yang retak. Kan? Mesti ada. Kalau kita cat akan luntur tak? Luntur. Cat Luntur, mesti Ustaz. akan luntur. Biarlah 10-11 tahun pun, tapi akhirnya pasti akan luntur. Kan? Warna awan dan juga warna langit, warna matahari pernah luntur tak? Tak. Itulah dia warna yang kita lihat daripada kecil sampai sekarang. Itulah dia warna dia. Cantik macam tu, kan? Ada tak pernah nampak langit itu retak? Tak pernah. Kita hanya akan dapat melihat langit itu retak bila? Kiamat. Bila terjadinya hari kiamat. Allah kata langit akan retak. Waktu tu apa yang bergantungan di langit, bintang-bintang semua dah akan jatuh. Sebab apa? Langit dah mula retak, dah tak kuat. Lepas tu semua akan jatuh. Maka ia sepatutnya membawa apa? Ilmu membawa kepada keimanan kepada Allah SWT. Imanan kepada Allah SWT. Maka ilmu natijahnya sepatutnya membawa kepada iman kepada Allah SWT. Apa jua ilmu yang dipelajari. Sebabnya boleh dikaitkan dengan iman kepada Allah SWT. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ini sebelum saya nak pergi pada poin, ini pendek je. Ini untuk nak buka pandangan dulu. Ilmu sepatutnya membawa seseorang itu kepada apa? Kepada takut akan Allah. Membawa seseorang itu kepada takut akan Allah. Kita lihat surah yang ke-35 ayat ke-28. Sebelum itu dua perkara. Yang pertama, saya memohon maaf kalau satu ayat itu kita akan bincangkan mungkin 2 sesi ataupun mungkin 3 sesi. Saya minta maaf, saya siap. Kan mungkin perbincangan agak ada mungkin ayat yang kita bincangkan tu dia agak panjang, kan? Saya mohon maaf. Dan kalau ada kata ustaz ni ayat sama je kan? Ayat sama kan? Bosan ayat sama tak kan? Yang mungkin saya sebutkan sebab alang-alang. Sebab terus terang saya kata saya tak pernah mengkaji lagi secara khusus ayat-ayat larangan dan juga suruhan. Saya tak pernah kaji. Saya baca buku ayat larangan dan suruhan pun saya tak pernah lagi. Kan, ada buku yang ditulis saya tak pernah lagi baca. Maka bila diminta untuk mengendalikan kelas ini, saya anggap dia sebagai satu peluang untuk saya betul-betul baca dan juga kaji tentang ayat-ayat suruhan dan juga ayat larangan. Maka saya rasa tak sedap kalau apa yang Allah dah bagi itu saya tak kongsikan kepada semua. Maka saya mohon maaf kalau seayat itu kita mengambil 1, 2 ataupun mungkin 3 sesi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mohon maaf juga kalau kelas kita ni kita orang rasa macam pening. Sebab apa? Kan buka ayat ni, kan kejap lagi buka ayat ni, kan cerita ayat ni nak kait dengan ayat ni, kemudian pergi cerita ayat yang lain. Kan? Kenapa? Kerana kelas kita sebut sebagai kelas kajian tentang Quran ataupun kita sebut tentang tadabbur, ia sepatutnya membawa kepada apa? Kepada orang itu berfikir, menggerakkan akal. Sebab itu Allah sebut la'allahum yatafakkarun, la'allakum ta'qilun. Mudah-mudahan kamu berfikir, mudah-mudahan kamu berakal. Maka Al-Quran dia nak menggerakkan fikiran dan juga akal. Sebab itu dia akan rasa mungkin ada yang mungkin akan rasa berat sikit, dan apa yang kita akan kongsikan, selak sana selak sini, tengok ayat sana tengok ayat sini. Mudah-mudahan kita dapat memfungsikan akal kita dapat melaraskan fikiran kita selaras dengan Al-Quran. Allahumma amin. Baik, ayat ke-28 surah yang ke-35 surah Fatir pada muka surat 437. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الله عزيز غفور. Terjemahan. Dan demikian juga manusia dan binatang-binatang yang melata serta binatang-binatang ternakan, ada yang berlainan jenis dan warnanya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dalam kalangan hamba-hambanya hanyalah orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Poin kita adalah pada firman Allah, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut, orang-orang yang takut daripada kalangan hamba-hamba Allah, mereka itu adalah al-ulama. Terjemahannya bukan al-ulama, terjemahannya adalah orang-orang yang berilmu. Kita jangan ambil terjemahan al-ulama itu sebagai para ulama. Sebab nanti kita tak sampai, kita rasa jauh benar kan. Ulama aja yang boleh dapat takutkan Allah ini. Kita tak boleh kan. Al-ulama dia adalah orang-orang yang sangat berilmu, orang yang banyak ilmu dia. Orang yang banyak ilmu dia. Maka sepatutnya ilmu dia membawa kepada apa? Ilmu sepatutnya membawa kepada takut. Kan, takut kepada Allah SWT. Takut bila kan? Takut pada bila-bila masa. Takut pada bila-bila masa. Sama ada di hadapan manusia, khalayak ramai, ataupun ketika manusia tak nampak. Ilmu terhadap Allah membuatkan seseorang itu takut, tak kira masa. Kan? Sama ada dia dilihat oleh orang ataupun dia tidak dilihat oleh orang. Nak buang sampah luar tingkap tengah jam, malu kan. Buka tingkap orang nampak, orang sebelah nampak kan. Tapi kalau tengah kat highway, dia selamba je buang. Sebab apa? Orang tak perasan. Kan? Maka itu ada khasyah, ada takut pada Allah tak ada. Maka ilmu yang dia ada tu bagi makna tak pada dia, tak bagi makna kepada dia, kerana ilmu itu tidak membawa dia takut kepada Allah SWT. Baik. Kita dah tahu tentang ta'rif ilmu menurut Al-Quran. Kita dah tahu dua perkara yang sepatutnya ilmu itu membawa manusia, seseorang itu ke mana? Membawa kepada iman dan membawa kepada takut kepada Allah SWT. Baik. Ustaz. Ya, saya. Maksud takut ni sama dengan takwa ke Ustaz? Takut sama dengan takwa. Baik. Dalam perkataan takwa juga ada perkataan takut. Dalam perkataan takwa juga adanya yang membawa maksud takut. Oh, dia lebih daripada takut lah Ustaz, nak takwa ni. Dia lebih takut yang macam ni Kalau kita katakan kita telah sebut tentang khauf dan juga khasyah. Dalam takwa juga dia ada takut. Tapi takut dia yang ada ilmu, takut dia yang membawa peningkatan iman dia kepada Allah SWT. Itu yang terkandung dalam perkataan takwa. Dan takut itu membuatkan dia menjadi lebih kuat kebergantungan dia kepada Allah. Maksudnya tindakan dia itu akan jadi lebih, dia akan ada reflect pada diri dia, kesan pada diri dia yang lebih ketara. Dia bukan setakat takut. Lepas tu bila contoh kan, kalau takut dengan harimau contohnya. Harimau ada tu takut, harimau tak ada, hilang, harimau tu pergi, hilang rasa takut tu. Tak, tapi dia takut yang bagi reflect pada dia akan sentiasa takut pada setiap perbuatan dia dan juga percakapan setiap hari. Dia tidak bertempat dan juga tidak mengikut masa. Dia sentiasa. Baik. Ustaz. Ya, saya. Takwa ni saya ingatlah buat apa yang disuruh dan tinggal apa yang dilarang. Betul. Itu definisi takwa. Definisi takwa yang kita kata yang paling mudah, yang paling ringkas adalah buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Kita buat apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang kerana apa? Kerana kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Baik.
Maka kerosakan yang pertama kita sebutkan adalah kerosakan ilmu. Baik. Apa Al-Quran sebutkan mengenai kerosakan ilmu ini? Kita lihat pada surah yang ke-30 ayat 6 dan juga ayat yang ke-7. Surah yang ke-30 ayat 6 dan juga ayat yang ke-7. Pada muka surat 405. Muka surat 405. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallah Wa'adallah la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. la yukhlifu La Allahu yukhlifu wa'dahu wa'dahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. la ya'lamun. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يعلمون ظاهرا ظاهرا من من الحياة الدنيا الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وهم عن وهم عن الآخرة الآخرة هم غافلون. Terjemahan. Demikianlah janji Allah. Allah tidak pernah memungkiri janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui perkara yang zahir, nyata dari kehidupan dunia sahaja, dan mereka tidak pernah ingat hendak mengambil tahu tentang hari akhirat. Masya Allah. Baik. Maka ayat ini Allah sebutkan mengenai, kita nak tengok ayat yang ke-6 itu hujung ayat tu. Hujung ayat itu sebutkan walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Ya'lamun. Dan akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kan? Baik, apa yang manusia itu tahu? Allah sebutkan pada ayat yang ke-6. Mereka hanya mengetahui perkara yang zahir nyata dari kehidupan dunia sahaja. Dan mereka tidak pernah ingat hendak mengambil tahu tentang hari akhirat. Terjadi tak perkara ini? Ya. Jadi perkara ini. Allah sebut walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui. Baik perkataan ya'lamuna. Apa yang ada dalam perkataan la ya'lamun? Terjemahannya tidak mengetahui. Mereka Itu yang mengetahui. terjemahan beri. Kan kalau kita ilmu lihat lah. pada kalau kita lihat pada Dia perkataan tahu. Dia tahu tapi dia buat tak tahu, Ustaz. dia tahu tapi dia buat tak tahu. Baik. Bila sebut tentang la ya'lamun, kita nak ambil dia punya kata dasar ataupun root word dia. Root word dia apa dia? Ilma. Ain. Alama. Ilma. Ilmu. Alam. Ain lam mim. Alimu. Kan? Ain lam mim. Jadi root word dia alima. 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 Itu root word dia. Tapi yang kita tahu adalah perkataan ilmun. Ni kita tahu tak ilmun? Ilmu. Maksudnya apa? Kan? Sini pun sama. Pengetahuan. Akan tetapi kebanyakan manusia dia tidak mengetahui. Allah kata, kebanyakan manusia dia tak mengetahui apa yang mereka tahu. Mereka tahu apa yang zahir daripada kehidupan dunia sahaja. Baik. Macam mana seseorang itu dia nak tahu tentang sesuatu? Belajar, Ustaz. Dia nak tahu, dia kena pergi belajarlah. Ya. Kan? Dia kena lalu proses menuntut Ilmu. ilmu. Maka sebab itu Allah gunakan perkataan ya'lamun. Kenapa? Kerana perkataan ya'lamun ini ru'wanya adalah ilmu. Maksudnya Allah nak bagi tahu apa? Allah nak bagi tahu kebanyakan manusia ini kan, bukannya mereka tak nak belajar, mereka nak belajar, mereka menghabiskan masa mereka untuk belajar. Mereka tahu kalau nak buat sesuatu kena ada ilmu, kena pergi belajar dulu.
Tapi malangnya apa yang mereka belajar? Tak sampai. Mereka belajar tentang zahirah minal dunia, hayati dunia. Dunia Mereka sahaja. belajar tentang perkara yang zahir dari kehidupan mereka sahaja. Dia spend masa umur dia nak belajar nanti untuk nak kerja apa. Nak dapat pendapatan banyak mana. Nak pegang jawatan apa. Maka dia menghabiskan masa dia yang banyak untuk belajar. Tapi dia belajar apa? Perkara-perkara nanti yang berkaitan dengan kehidupan dia. Nanti nak makan apa. Lepas habis belajar. Maka daripada kecil telah dirancang nak belajar apa, nak kerja apa. So dia dah plan dah. Kena belajar ni, ambil subjek ni, ambil course ni, kena result banyak ni. Pergi. Plan B pula, kalau kata result tak apa bagus, mana boleh pergi. Kan kena bayar masuk private pula. Tapi dia nak capai kepada tujuan dia. Manusia tu tahu kan, kalau nak dia tak tahu dia kena belajar. Dia tahu. Kalau dia tak tahu tentang sesuatu, dia kena belajar. Baik. Tapi sampai hari ini, kalau kita tanya soalan pada diri kita, kita cerita tentang Al-Quran. Berapa persen yang kita tahu tentang Quran? So, kita sendiri jawablah. Berapa persen kita tahu tentang Banyak yang tak tahu. Nak kata Bila kita tahu yang kita tak tahu, apa tindakan? apa tindakan kita bila kita tahu yang kita tak tahu? Kena belajar. Tadabbur Sepatutnya lah. kita pergi belajar. Kan? Baik, mungkin Quran besar sangatlah. Kita cerita tentang solat kita. Hari-hari kita solat kan. Berapa persen yang kita tahu tentang solat kita? Kita tahu apa yang kita baca, apa yang kita lafazkan. Kita tahu kan, kita angkat takbir itu kan, betul ke itu yang mengikut Nabi? Betul ke itu mengikut mazhab Syafi'i? Kita letak tangan, betul ke ikut yang Nabi ataupun yang mazhab Syafi'i sebutkan? Kan? Kita cara duduk tahiyat, bacaan dalam tahiyat, bacaan dalam sujud. Kita tahu tak berapa persen kita tahu dengan betul-betul punya tahu tentang dalam solat? Tahu dengan ilmu. Bukannya tahu dengan ikut-ikut. Bukan tahu dengan ikut-ikut, tahu dengan ikut tu lain cerita, itu tak tahu. Itu ikut. Ini yang kita belajar sampai kita tahu, okey Ustaz, saya angkat takbir kan. Orang angkat takbir, ada yang letak dekat sini. Ada yang letak macam ni, ada yang letak kat bawah. Mana satu yang betul? Jari bawah telinga Ustaz. Ikut mazhab masing-masing. Baik. Kita letak kat mana? Kita letak kat sini. Mazhab kita kata yang mana satu? Mazhab kita kata sini ke mazhab kita kata sini? Mana satu mazhab kita kata? Bawah telinga. Bawah macam ni? Ya. Ke macam ni? Macam ni. Macam tu. Sejajar dengan telinga. Ataupun bawah cuping telinga. Ataupun sejajar dengan bahu. Bahu Ustaz. perempuan. Ustaz. Ya. Saya tak risau yang rukun yang 13 tu semua tak hafal lagi. Rukun yang 13 kan. Itu nasib baik Haji saya sebut rukun ada 13. Kalau tanya soal rukun ada solat ada berapa? Kan alamak. Kan so Haji saya beritahu ada 13. Baik. Maka itu menunjukkan apa? Kita tak tahu tapi kita ada tak rasa nak pergi belajar? Tak ada. Sedangkan secara asasnya kita tahu tak kalau kita tak tahu kita kena belajar? Perkara itu kita tahu. Tapi manusia dia tidak menggunakan umur yang Allah berikan kepada dia untuk dia belajar tentang sesuatu sampai dia benar tahu. Dia guna. Tapi dia gunakan untuk dia tahu tentang kehidupan dia. Macam mana nanti dia nak makan, nak hidup kan dan sebagainya. Maka manusia menghabiskan berpuluh tahun kehidupan dia untuk dia belajar tentang hayatid dunia. Tentang kehidupan dunia dia. Dan akhirnya inilah yang disebutkan, Allah sebutkan tentang apa? Kerosakan ilmu yang terjadi. Kerana ilmu, tadi kita sebut apa takrifan ilmu? Allah sebutkan ilmu mengenai apa? Agama. Agama. Apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan Rasul. Apa kata Allah, apa yang kata Rasul. Adakah ini yang kita beri perhatian dulu sampai kita mahir tentang agama yang kita anuti ini? Seiring Ustaz. Seiring. Belum Baik. lagi seiring. Bukan seiring, macam dunia je lebih ni. Kalau kita katakan seiring, baik. Soalan saya, kenapa orang-orang yang baru peluk Islam, baru kembali pada Islam, kita sebut mu'allaf. Kenapa mereka boleh berdakwah?
kenapa mereka bila kita tanya tentang Islam, mereka boleh cerita dan boleh cerita pula kepada orang lain. Kita kalau saya tanya soalan, kita boleh tak kalau nak pergi cerita dekat orang bukan Islam tentang agama kita? Boleh jawab tak soalan-soalan yang mereka akan tanya? Ustaz, Ya saya. masalah kita Ustaz, kurikulum sekolah tu ditetapkan macam tu Ustaz sekarang. Tak, sebab memang kita dilahirkan asal dalam Islam, Ustaz. Kita Ya. rasa macam kita kita dah dapat tahu. FOC Ustaz. Dia orang kena panjat gunung apa semua, cabaran macam-macam cabaran baru dapat. Betul. Dapat secara percuma maka kita tidak hargai. Betul tak? Tapi dalam kehidupan kita dapat banyak perkara juga secara percuma daripada Allah Azza wa Jalla. Kan? Kita dapat percuma tapi kita menghargai perkara-perkara tersebut. Baik. Maka bila kita cerita tentang kerosakan ilmu, inilah kerosakan yang terjadi, iaitulah ilmu yang ada pada diri seorang Muslim, ilmu yang ada pada diri seorang Muslim, ilmunya lebih kepada ilmu yang berkaitan dengan kehidupan dunia dia. Bila kita cerita tentang ilmu berkaitan dengan akhirat ataupun agama dia, kita tak cerita tentang sampai orang tu boleh bagi ceramah, boleh ngajar orang, tak. Kita cerita tentang ilmu asas agama dia. Dia faham tak agama dia? Dia tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Dia tahu tentang solat, puasa. Dia tahu tentang apa yang wajib yang Allah berikan kepada dia. Itu pun kita belum lagi betul-betul kuasai. Sedangkan dalam kehidupan kita banyak perkara yang dulu kita tak tahu dan kita tak kuasai, sekarang kita jadi mahir dan kita kuasai perkara tersebut. Maka ini Al-Quran sebutkan tentang kerosakan ilmu. Dia salah cara pandang mengenai ilmu. Adakah agama melarang untuk belajar ilmu-ilmu berkaitan dengan kehidupan dunia? Adakah agama melarang? Tak melarang. Kenapa? Kerana itu memang perlu. Ya, sebab itu agama tidak pernah melarang. Agama memberi panduan bagaimana nak menjalani kehidupan dunia. Sebab itu para sahabat, adakah mereka orang-orang yang miskin? Tidak, sudah tentu para sahabat bukan orang yang miskin. Kan kita selalu dengar sahabat miskin. Kita selalu dengar sahabat miskin lah. Itu by choice ke ataupun memang mereka adalah orang-orang yang miskin? By choice. By choice. Baik. Ketika mana, okey. Soalan ni kita nak clear dulu. Baik. Kita nak lihat contoh. Para sahabat, kita sepakat tak para sahabat kan, kalau kita cerita tentang ilmu agama dan ilmu dunia, kita nak jalankan dia secara seiring. Dan kita lihat realitinya ilmu berkaitan dengan kehidupan dunia kita adalah lebih daripada ilmu berkaitan dengan agama. Baik. Para sahabat kan, zaman yang Nabi kata itulah zaman kurun yang terbaik kan. Tidak berlakunya kerosakan pada zaman tersebut. Maka contoh terbaik adalah contoh kita ambil daripada para sahabat ridwanullahi alaihim. Adakah mereka terus membuang kehidupan dunia? Tidak. Sudah tentunya tidak. Mereka tidak membuang kehidupan. Macam mana boleh orang tu nak membuang dunia? Sebab dia hidup dalam dunia. So tak boleh dia nak buang. Dia memang kena hidup lah. Kena hidup dalam dunia. Dan adakah Nabi SAW sebutkan bahawa orang Islam tak boleh jadi kaya? Orang Islam tak boleh naik kereta mewah. Orang Islam tak boleh nak duduk rumah yang besar, tak boleh ada swimming pool, tak boleh ada apa semuanya yang latest. Adakah agama menyebutkan perkara tersebut? Tidak. Agama tak menyebutkan perkara tersebut. Sebab itu Uthman bin Affan dia ada kuda perang yang terbaik. Kuda perang yang terbaik. Kalau kita cerita kuda sekarang, murah ke mahal kuda? Kuda yang orang Arab duk buat lumba tu. Murah ke mahal? Mahal. Kalau bid boleh sampai $1 juta, ada yang sampai $3 juta seekor kuda. Kan? Dan dalam perang Tabuk ketika mana Nabi SAW minta para sahabat untuk berinfak. Uthman bin Affan infak berapa banyak? Semua. Mula-mula panggilan yang pertama Uthman bin Affan datang ke Masjid Nabawi, dia bawa 1000 dinar. Dia bawa 1000 dinar. 1 dinar berapa? Berapa 1 dinar, siapa yang tahu? Tak tahu. Tak tahu.
1,000 dinar, 1 dinar, anggaran dia sekarang 1,000 lebih sikit. 1,000 lebih sikit. Kita ambil lah 1 dinar harga dia 1,000, boleh? Okay. Maka waktu itu Osman bin Affan membawa 1,000 dinar yang nilainya sekarang ini lebih kurang 1 juta ringgit. 1 juta. Dia bawa. Ketika itu 1 juta ringgit. Kemudian lepas Osman bagi 1,000 dinar, Nabi minta lagi. Nabi doakan kebaikan untuk dia. Nabi tanya, siapa lagi yang nak berinfak? Maknanya masih lagi tak cukup. Maka Osman buat apa? Osman duk bagi apa? Unta 10 ekor, 10 ekor, 10 ekor, bagi kuda 10 ekor, 10 ekor. Akhirnya berapa banyak unta yang Osman bagi? Osman bagi 940 ekor unta. Berapa harga seekor unta? Tak tahu. Tak tahu. Kalau buat korban kat Malaysia, unta itu berapa total? 5,000 ada? Oh, harga sekarang. Ha. Biasa 5-6 ribu ada. Kita katakan 5,000 seekor unta. Maka Osman telah menginfakkan sejumlah 4,700,000. 4.7 juta nilai 940 ekor unta. Tak cukup dengan itu, diinfakkan 60 ekor kuda yang lengkap dengan bekal. Maksudnya apa? Kalau seorang naik kuda tu, dia ada bekal makanan untuk pergi Tabuk. Tabuk daripada Madinah jauh. Beberapa lebih kurang 100 lebih 200 km. So dia cukup untuk bekal dia pergi, dan bekal untuk dia balik juga kelengkapan perang, pedang, panah, semua cukup. Baik, kita tak cerita tentang bekal yang Osman letak atas seekor kuda. Kita nak cerita harga seekor kuda berapa kita nak letak. Kuda perang, dia bukan kuda padi. Bukan kuda padi. Kuda perang dia kuda yang tinggi. Dia bukan kuda yang rendah, dia kuda yang tinggi. Terpilih. Baik, berapa kita nak letak harga seekor kuda perang? 1 juta. 1 juta, tinggi sangat. Tinggi sangat. Kita letak 50,000 lah, boleh? 50,000. Boleh lah Ustaz. Murah tu 50,000, murah lah. Murah sangat. Kan? Murah. Boleh lah, Tapi Ustaz. itu pun membawa nilai berapa? 3 juta. So berapa dah total? 1 juta campur 4 juta campur 3 juta dah ada 8 juta. 8.7 juta dah. 8.7 juta. Betul? Waktu tu Nabi tanya, ada siapa lagi tak nak infak? Maka waktu tu Osman bagi lagi. Dia bagi berapa? Dia bagi lagi 10,000 dinar. Astagfirullah. Kalau kita kalikan dengan 1,000, dia lebih kurang 10 juta. juta ringgit. Ringgit. 10 juta ringgit. 18 juta. 18.7 juta. 18 juta. Ayo, betul ke? Adakah itu semua total harta Osman? Tak. Ada lagi. Ada lagi. Kalau kata Masya itu Allah. semua total, katakan itu semua total lah harta dia, kan. Kita sendiri tak payah jawab lah kan. Kita sendiri ada tak sebanyak 18 juta? Itu soalan yang pertama. Ada. Yang kita bekerja berpuluh tahun, ada tak simpanan 18 juta? Tak ada. Ada 18 juta. Berapa puluh tahun kita dah spend masa untuk bekerja, untuk kita nak belajar ilmu berkaitan nak cari duit, dan kita bekerja untuk nak cari duit, ada tak dalam simpanan 18 juta? Tak ada. Ada Ustaz. Ada, alhamdulillah. Kalau ada 18 juta, sanggup tak nak infak semuanya? Belum tentu Ustaz. Belum tentu. Sebab apa belum tentu? Fikir lagi Sebab- dunia Ustaz. Sebab ilmu berkaitan dengan agama tak Tak cukup ada. kuat. Tak cukup kuat. Sebab itu ilmu berkaitan dengan agama ni dia akan membawa kepada apa tadi disebut? Ilmu seperti membawa orang kepada apa? Keimanan. Iman. Maka iman yang menyebabkan mereka ni dah tak kisah dah berapa banyak nak ambil, tak kisah. Sebab dia percaya apa? Yang dia bagi itu kepada Allah. Dia lagi kaya ke Allah kaya? Allah perlu tak kepada harta dia walau 1 sen? Tidak. Allah boleh tak bagi lebih banyak daripada 18 juta? Boleh. Boleh bagi. Buktinya selepas itu bila Osman meninggal dia meninggalkan beberapa ratus juta. Waktu dia meninggal. Dan dia meninggalkan beberapa ratus juta. Banyaknya duit dia. Kenapa? Kerana ilmunya itu benar, membawa kepada iman. 18 juta keluar pada hari yang sama. 18 juta semua keluar hari yang sama. Dia tak fikir panjang. Tak fikir panjang. Abu Bakar As-Siddiq. Pada hari perang Tabuk, Nabi minta untuk infak. Diinfakkan pada hari itu 4,000 dirham. Dirham kurang sikit lah daripada dinar. Tapi itu duit semua yang dia ada pada hari itu. Diinfakkan 4,000 dirham. 4,000 dirham berapa?
Satu dirham kita katakan berapa? Kita ambil lah harga dirham 400 kita katakan. Diinfakkan itu pun dah 1.6 juta. 1.6 juta. Itu tak masuk lagi berapa lagi sahabat. Poinnya yang kita nak ceritakan apa? Adakah para sahabat ni orang miskin? Mereka bukan orang miskin. Kita selalu dengar sahabat apa? Tak ada makan, ikat perut, kan? Bukan mereka miskin, tak, mereka kaya. Tapi mereka tidak terikat dengan perkara itu. Bukannya tujuan hidupnya nak kumpul-kumpul. Tapi apa yang Allah bagi itu dia tahu itu untuk dikeluarkan. Bukan untuk disimpan. Ilmu yang dia ada, yang dia dapat daripada Nabi itu meningkatkan keimanan dia kepada Allah. Dia percaya, dia yakin kepada Allah. Apa yang Allah berjanji, Nabi kata apa? Ma naqasa malu min sadaqah. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Maka dia percaya 18 juta yang dia keluar tak akan mengurangkan duit dia yang ada. Maka benar 18 juta itu telah melahirkan beberapa ratus juta akhir dengan 18 juta. Jadi bijak tak investment? Orang keluar 18 juta, dia dapat balik 180 juta katakan. Bijak tak? Bijak. Bijaklah. Sangat bijak. Sangat bijak. Dia hanya keluar 18 juta, dapat balik 180 juta. Berapa persen tu? Berapa persen? 100. Kalau 100%, 18 juta. Kan? Kalau dia dapat balik 100%. Kalau 1000%, Ya dia dapat Allahu Akbar. 1000%. 180 juta. Maka asasnya apa? Asasnya adalah Keimanan. yang terjadi pada Ilmu. umat ini ialah fasadul ilm, kerosakan ilmu yang ada. Kenapa? Ilmu itu tidak lagi difahami dengan ilmu agama, tapi ilmu tu lebih tertumpu kepada ilmu tentang kehidupan dunia. Macam mana nanti nak kerja, apa nak makan dan sebagainya. Maka akhirnya kan ilmu itu menjadi rosak. Baik. Dia ada 3 tadi kan? Ustaz kata ada 3 kan? Dia ada 3. Baik. Saya tak kongsikan lagi ayat, tapi nanti kita masuk pada poin yang kedua. Baik. Sikit saya nak tunjukkan perbezaan. Qarun dia ada ilmu tak? Ilmu dunia aja. Ilmu dia ada ilmu dan ilmu dia banyak, kan? Dia tak beriman, Ustaz. Orang yang pandai. Sebab itu kalau kita lihat pada surah 28 ayat 87, saya bacakan saja. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun menjawab dengan sombongnya, aku diberikan harta kekayaan ini hanyalah disebabkan ilmu yang aku ada. Maksudnya dia ada ilmu tak? Ilmu tu ada. Tapi ilmu tu tidak membawa. Ayat berapa tadi Ustaz? Ayat 78. Ayat 78. Maka ilmu yang ada pada dia, kan, itu adalah ilmu yang betul ke atau ilmu yang telah rosak? Ilmu yang rosak. Tidak membawa dia kepada iman dan juga takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kan, sebab itu Qarun harta dia banyak tak? Banyak. Harta dia banyak, kuncinya pun dibawa oleh pada muka surat sebelum tu, kan, disebutkan pada ayat yang ke-76, kan, ayat 76. Dan kami telah mengurniakannya dari pelbagai jenis kekayaan yang anak-anak kuncinya menjadi beban yang sungguh berat untuk dipikul oleh sebilangan orang yang kuat sasa, orang yang sadar. Nak bawa kunci, bukan bawa harta, bawa kunci saja. Mana harta dia memang banyak lah, memang banyak. Tapi apa harta dia, apa yang dilakukan dengan harta dia? Dia buat apa? Dia gunakan harta dia untuk tunjuk dekat orang yang dia kaya. Dia tunjuk, adakah dia membantu Nabi Musa dengan harta dia? Tidak. Qarun dia sepupu Nabi Musa. Qarun dia adalah sepupu Nabi Musa. Dia tolong tak Nabi Musa dengan harta dia? Dia tak tolong. Kenapa? Kerana ilmu yang ada itu tak menolak dia, push dia untuk nak melakukan perkara tersebut. Para sahabat dia kaya, tapi dengan ilmu yang ada pada dia bawa dia untuk mengorbankan harta dia tanpa mereka rasa membawa Allah sedikit pun. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ialah kerosakan tujuan.
Matlamat Ustaz ya. Ya. Matlamat. Masya Allah. Haji Zainul pernah baca ataupun belajar ke? Tak. Masya Allah. Kalau ada boleh berkongsi. Sebab apa? Sebab itu shortcut tu. Saya kadang suka lagi dengar orang mengajar sebab apa? Shortcut nak dapat ilmu. Kadang kita baca sendiri porsinya panjang. Kan? Dengar orang ajar, shortcut. Senang sebenarnya. Saya suka kalau orang berkongsi. Haji Nurul rajin berkongsi dengan saya. Dia shortcut untuk saya. Baik. Yang kedua ialah kerosakan tujuan ataupun disebut sebagai matlamat. Tujuan ataupun matlamat. Al-qasad. Kita biasa dengar tak perkataan al-qasad ni? Kita biasa dengar. Biasa dengar. Kan? Tang bila dengar? Kencing. Tang bila? Kalau tu saya tulis macam ni kita biasa. Maksud dia. Oh, maksud. Kita bahasa Melayu guna maksud. Maksud. Dalam bahasa Arab al-qasad, maksud. Arab ada juga maksud. Dia membawa daripada tujuan ataupun sesuatu matlamat. Maksud. Itu dia al-qasad. Baik. Daripada kerosakan ilmu, dia akan membawa kepada kerosakan apa? Dia akan bawa kepada kerosakan tujuan ataupun matlamat. Sebab apa? Sebab dengan ilmu itulah membawa orang itu kepada sesuatu. Contoh, kenapa orang beryaya sangat dia nak kerja yang gaji dia besar? Contoh, saya nak kerja jawatan jadi CEO contohnya. Sebab apa dia nak kerja jadi CEO? Sebab dia tahu gaji dia besar. Pengaruh. Macam mana dia tahu? Macam mana dia boleh? Ke budak-budak lahir je apa cerita saya nak jadi CEO contohnya kan. Bila orang cakap sesuatu itu kan, kita akan tanya kenapa. Bila soalan kenapa, dia akan apa yang diberitahu itu adalah disebabkan ilmu yang dia ada ataupun pemerhatian. Baik. Contoh, nak jadi apa besar? Saya nak jadi doktor pakar. Kenapa nak jadi doktor pakar? Kan? Dia akan keluarlah. Kan, sebab apa? Contoh, saya nak jadi doktor pakar sebab nanti saya boleh tolong orang. Sebab dia specialist tentang sesuatu contohnya dan saya minat bidang tu. Macam mana dia boleh tahu tentang apa yang dilakukan ataupun kita kata apa? Bidang doktor pakar tu. Macam mana dia boleh tahu? Ada orang bagi tahu dia lah Ustaz. Dia ada ilmu lah tentang tu, sebab tu dia boleh tahu. Kan? Nak pergi makan mana malam ni? Nak pergi makan. Nak makan kedai mamak. Mamak mana? Kan? Duduk dekat Bangi nak pergi makan pun mamak dekat Taman Tun contohnya kan. Nak makan dekat nak makan mamak Jasima dekat Taman Tun. Kenal Ustaz Jasima. Kenapa nak pergi makan mamak Jasima? Mamak Jasima dulu goreng-goreng dia sedap. Dia punya telur bungkus dia sedap. Betul. Ataupun nak pergi dekat mana? Nak pergi duduk dekat Rasta. Kenapa nak pergi Rasta ke Jasima? Tempat lain tak ada ke? Ada. Tapi kita tahu dekat sana sedap. Kenapa sampai nak pergi sana? Sebab kita tahu. Maka ilmu dia akan memberi kesan kepada tujuan dan juga matlamat. Orang yang dia dah ada matlamat, dia akan buat apa? Ilmu itu akan membawa dia kepada satu matlamat. Baik, maka kerosakan kepada ilmu dia akan membawa kerosakan kepada matlamat. Kita lihat surah yang ke-53 ayat ke-29. Dengar. Pada muka surat 527. Muka surat 527. Ya, 29. Ayat 20 ayat 28 dan juga ayat ayat 28 dan juga ayat yang ke-29. Maaf, ayat 29 dan juga ayat yang kita ambil ayat 30. Ayat 29 juga ayat yang ke-30. Baik. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Rajim. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا Fa'arid A'rid amman من تولى عن ولم يرد ذكرنا إلا الحياة الدنيا الحياة ذلك مبلغهم من العلم ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. Terjemahan, Oleh itu, janganlah engkau, wahai Muhammad, hiraukan orang yang berpaling dari pengajaran kami dan tidak mahu melainkan kehidupan dunia semata-mata. Kepentingan dunia itulah sahaja tujuan terakhir dari pengetahuan yang dicapai oleh mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya. Baik. Dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayah petunjuk. baik. Yang kita nak lihat pada ayat ini adalah ayat ke-29, penghujung ayat tu, maka berpalinglah engkau wahai Muhammad daripada orang-orang yang berpaling dari zikrina, pengajaran ataupun peringatan daripada kami, dan apa? Walam yurid illal hayatad dunya. Dan dia tak nak dan dia tidak mahu melainkan kehidupan dunia. Maksudnya dia jadi dia punya apa? Dia punya tujuan. Dia jadi dia punya matlamat. Dia nak lain. Nabi Muhammad SAW datang bawa Al-Quran nak ajak kepada dunia atau nak ajak kepada akhirat? akhirat. Nak ajak kepada akhirat. Tapi orang yang kan, ada orang yang Allah sebut dia walam yurid illal hayatad dunya, dia tak nak melainkan kehidupan dunia semata-mata. Maksudnya apa? Tujuan dan matlamat dia itulah dia. Kehidupan dunia. Kenapa dia boleh timbul tujuan dan matlamat sebegitu? Ilmu agama dia tak ada. Allah sebutkan pada ayat yang ke-30, zalika mablaghuhum minal ilm. Kepentingan dunia itulah sahaja tujuan terakhir dari pengetahuan yang dicapai oleh mereka. Maksudnya itulah puncak pengetahuan dia, itulah dia. Ilmu yang dia ada itulah dia, tentang itu sahaja. Sebab itu kita katakan kerosakan ilmu dia akan membawa kepada kerosakan apa? Matlamat. Matlamat Matlamat. dan juga tujuan. Maka bila yang dia belajar itu tentang kehidupan dunia, pelik tak kalau dia memang nak fokus lepas tu kerja cari duit sebab untuk kehidupan dunia dia? Pelik tak? Tak pelik lah, sebab dia belajar itu, dia pergi ke situ lah. Yang peliknya kan, orang belajar ekonomi, keluar universiti masak, kerjanya masak, buka restoran, tu pelik lah kan, sebab tak ada kena mengena. Tapi orang yang kalau dia habiskan masa dia untuk belajar tentang dunia, kemudian dia memang fokus hidup dia untuk cari kehidupan dunia, untuk baiki kehidupan dunia, nak the best dalam kehidupan dunia. Pelik tak? Tak pelik lah. Memang itu yang dia belajar. Maka kerosakan ilmu itu akan menyebabkan kerosakan tujuan dan juga matlamat seseorang itu. Sebab itu Nabi SAW, Nabi antara doa Nabi SAW adalah Nabi memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar jangan menjadikan ini antara doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang Nabi jarang tinggal. Apakah doa yang Nabi jarang tinggal yang kita tahu? Rabbana atina fid dunya hasanah Betul. wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tepat sekali. Doa yang Nabi jarang tinggal adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Baik. Ada satu lagi doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jarang tinggalkan, dan doa ni doa yang agak panjang, dan dalam hadis menyebutkan, para sahabat sebutkan Nabi jarang kan kalau baginda selesai satu urusan bermesyuarat ataupun duduk dan sebagainya, Nabi jarang bangun sebelum membaca doa tu kan. Dia lebih kurang kalau kita sebutkan sebagai tasbih kifarah. Tasbih kifarah. Kan tasbih kifarah kita baca apa?
Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la Alhamdulillah. ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Ya, baik. Tapi ada satu doa sebentar. Jadi saya tak ingat di mana saya. Baik. Okey. Antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat Quran juga ke Ustaz? Bukan. Okey, saya stop share dulu. Baik, antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Nabi berdoa, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ini doa yang panjang lah, doa yang panjang. Ini saya ambil potongannya sahaja. Hanya potongan sahaja. Kan potongannya depannya tak adalah Allahumma ni, tapi saya letakkan sebab ini untuk kalau kita nak baca doa itulah potongan itu sahaja. Berdoanya apa? Nabi berdoa, ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia ini cita-cita terbesar kami dan puncak ilmu kami. Maksudnya apa? Kan Nabi guna apa? Wala mablagha ilmina. Puncak ilmu. Sama tak dengan ayat yang kita baca ni? Sama. Zalika mablaghuhum minal ilm. Itulah dia sahaja puncak ilmu dia. Puncak ilmu dia apa? Tentang kehidupan dunia. Kan? Maka ini doa Nabi. Nabi berdoa. Ini antara doa favorite Nabi. Adalah Nabi doa, ya Allah, janganlah kau jadikan dunia cita-cita terbesar. Maksudnya apa? Dia habiskan berpuluh tahun untuk dia rancang, untuk dia belajar, masa dia untuk dia fokus rancang tentang apa? Kehidupan dunia dia. Nak duduk kat mana, nak beli rumah apa, jenis apa, nak beli kereta apa, berapa banyak simpanan, nak beli. Nah, kau fikir nak beli apa, nak shopping apa pula. Brand ni dah ada, dan nak brand apa pula nak tambah. Kan? Ada tak edisi yang terbaru, keluaran terbaru dan sebagainya. Kan? Kenapa? Dia dah jadi dia punya fokus utama dia. Nabi berdoa agar Allah tidak menjadikan dunia ini sebagai cita-cita terbesar. Bila kita menjadikan itu satu cita-cita, kan, cita-cita, maka kita akan berusaha mengejar cita-cita tersebut, betul tak? Ya. Kan? Jadi cita-cita, kita akan berusaha mengejar cita-cita tersebut dan kita akan rancang dengan sebaiknya untuk mencapai cita-cita. Maka cita-cita ini, kan, dia datang keluar daripada mana? Dia keluar daripada ilmu. Kan, kalau orang itu dia sedar bahawa kehidupan yang perlu dia fokus adalah kehidupan akhirat, maka cita-cita dia adalah kehidupan akhirat. Baik. Siapa yang bercita-cita kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia? Siapa yang cita-cita dia adalah kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia? Dari awal tak merancang dah Ustaz. Macam mana? Sekarang baru nak buat. Dulu cita-cita jadi doktor. Macam Ustaz cakap tu je lah. Maka bila cita-cita nak jadi doktor, apa akan kita buat? Kita akan rancang kan? Kita untuk nak capai rancang, betul. cita-cita tu. Maka kita akan duk belajar tentang itu, ambil tahu. Sebab tu Nabi doa, jangan jadi wala mablagha ilmina. Kalau itu dah jadi cita-cita kita, maka kita akan fokus untuk belajar tentang itu dan itulah dia puncak pengetahuan kita tentang itulah. Tak ada tentang lain. Kita akan fokus tentang itu. Maka ini yang Nabi SAW sebutkan tentang para ulama sebutkan mengenai kerosakan. Al-Quran sebutkan kerosakan. Yang kedua itulah kerosakan tujuan dan juga matlamat. Ustaz, betul tak kalau kita bercita-cita untuk berjaya di dunia dan berjaya di akhirat? Baik, betul. Sebut dua-dua sikit. So maknanya cita-cita kita dua lah. Boleh, cita-cita dia boleh banyak. Budak-budak kan cita-cita banyak. Kan? Banyak. Baik. Boleh tak kita nak cita-cita kita berjaya di dunia dan juga berjaya di akhirat? Baik. Cita-cita di akhirat dulu tu mesti berjaya di dunia. Oh, sepatutnya lah. Tapi kita cakap juga nak berjaya juga. Baik, kita nak lihat doa yang Nabi SAW selalu bacakan itu. Doa favorite Nabi. Itulah pada surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-201. Ayat yang ke-201.
Baik. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca. Wa minhum man yaqulu, maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata satu. Bismillahirrahmanirrahim. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Terjemahan Ayat apa Ustaz? 201. ayat 201. Dan di antara mereka pula ada yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab api neraka. Oh, tak ada api. Baik. Kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Baik. Maka soalan timbul kan, bolehlah kita meminta kejayaan di dunia dan juga kejayaan di akhirat, boleh. Baik. Dalam ayat Ustaz. ya saya. Ya, kita minta, kita iktikad yang kejayaan di dunia boleh membawa kita kepada akhirat yang sempurna. Baik, masya-Allah. Itu kedengaran lebih baik. Dan lebih tepat. Baik. Kita minta dalam doa tadi Rabbana atina. Kita nak minta hasanah di mana? Sana. Hasanah di Rabbana atina fid dunya. Akhirat. Nikmat di akhirat. Hasanah fid dunya dan juga hasanah Fil fil akhirah. Betul tak? Ni dalam doa tu. Dunia dan akhirat. Doa tu mohon Lahu fil akhirah. kebaikan di dunia dan juga kebaikan di Akhirat. akhirat. Baik. Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri. Baik. Ketika mana menafsirkan ayat ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dia kata apa? Al-hasanah fid dunya, kebaikan di dunia itu ada dua. Maksud kebaikan di dunia itu ada dua. Pertama, al-ilm. Ilmu, bermanfaat. Al-ilm wal ibadah. Ibadah. Ilmu ibadah. Mu dan ibadah. Wah, ibadah. Dan apakah maksud kebaikan di akhirat? Maksud kebaikan di akhirat ialah tidak lain adalah Menuju syurga. al-jannah. Jannah syurga. Itulah syurga. Baik. Maka ini apabila kita meminta Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa yang kita bayangkan? Kebaikan di dunia. Selalu kita bayangkan macam-macam lah. Menurut Hasan Al-Basri, kebaikan di dunia adalah ilmu dan juga ibadah. Kenapa kita tak minta segala macam yang kita minta itu? Kerana daripada ilmu yang benar ini dia akan membawa kepada apa? Kepada tujuan ataupun matlamat yang betul. Matlamat yang betul. Kenapa bahagian ilmu ni kita sebutkan yang awal penting? Kerana ilmu ni nanti akan set kita punya goal, matlamat kita. Jadi kalau matlamat itu salah settingnya, kan, maka nanti dalam perjalanan itu akan tersalah destinasi. Kita kalau buka Waze, kita kena tahu macam mana cara nak guna Waze. Kita tahu kita daripada mana, kita nak ke mana. Betul tak? Baru kita set. Kalau kita main tekan, kita nak pergi Kuala Kangsar. Nak pergi Kuala Kangsar contohnya, kan. Kita main tekan. Waze tu bawa kita sampai ke Rembau je. Sampai tak matlamat kita? Tidak. Tak sampailah, destinasi tu tak sampai. Kan? Kenapa? Kita tak ada ilmu tentang nak menggunakan peta tersebut. Maka ilmu ini yang penting, yang pertama sekali, kan, kerana ia nanti akan
memandu, memberi kesan kepada tujuan ataupun matlamat. Sebab itu kebaikan di dunia kita minta adalah ilmu. Ilmu kita nak minta dulu. Dan memang kita tahu pun setiap perkara dia perlu kepada ilmu. Mana ada orang yang dia pegang jawatan yang tinggi, contohnya dalam satu syarikat, dia tak ada ilmu. Yang dia keluar je daripada belajar diploma ke degree tu dapat pegang jadi CEO. Kecuali kalau lain lah kan, cerita-cerita lain tu lain lah. Ni asasnya lah kan. Tak ada. Kan? Dia mesti dengan ilmu yang meningkatkan dia, betul tak? Ilmu yang meningkatkan dia. Dalam kalau kita cerita, definisi kebaikan di dunia pun kita tak tahu. Sekarang pun tahu. Kalau kita cerita tentang jawatan, dia naik dengan apa? Bertambahnya ilmu. Orang akan tambah jawatan, lepas tu tambah ilmu. Kalau kita tengok secara zahirnya, depan dia akan tambah doktor. Lepas tu akan tambah lagi profesor madya. Lepas tu akan tambah lagi profesor. Kenapa? Adakah dapat free saja? Kita tak cerita orang yang profesor je lah. Dia dapat dengan ilmu. Maka bertingkatnya ilmu akan tingkatlah kedudukan. Maka ilmu ni yang paling penting sekali agar dia pastikan agar dia tidak rosak. Baik. Kenapa Hasan Al-Basri sebut yang kedua adalah ibadah? Kenapa? Kerana bukankah ini tujuan akhirat? Betul. Ya, bukankah ini tujuan? Ilmu kita praktik. Kan? Bukankah ini yang Allah sebutkan ayat yang kita selalu baca, tapi sebab tidak salah untuk kita selalu mengulang-ulangnya, kan? Pada surah yang ke-51 ayat yang ke-56. Pada muka surat 523. Muka surat 523. Surah Az-Zariyat, surah yang ke-51 ayat yang ke-56, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terjemahan, dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepada aku. ada tujuan lain tak Allah ciptakan jin dan juga manusia? Tak ada. Tujuannya hanya satu, untuk apa? Beribadah. Beribadah kepada Allah. Maka ibadah menjadi apa? Tugas. Ibadah telah menjadi Tujuan utama. Ibadah sepatutnya menjadi tujuan. Maka nak capai kepada tujuan yang betul, ia perlu kepada apa dulu yang betul? Ilmu. Ilmu dulu yang betul. Barulah ilmu itu akan membawa kepada tujuan ataupun matlamat yang betul. Yang betul. Sebab itu Al-Hasan dah salah makna dah Ustaz. mungkin dari sudut niat. Dari sudut niat. Kadang kita bimbang kalau kita aku doa minta Allah kebaikan di dunia ni, kalau aku tak selit minta untuk tambah harta, nak tambah jawatan dan sebagainya. Kita tak boleh nafikan, memang itu ada dalam permintaan kita. Cuma yang Nabi ajarkan adalah kita menjadi orang yang lebih bijak. Ajar Nurul sebutkan, kalau kita kejar, Nabi sebutkan, kalau kita kejar kepada dunia, kan apa yang akan sampai kepada kita? Dunia lah. Kita akan dapat tak dunia tu? Dapatlah. Pasti akan dapat. Kan? Takkan tak dapat. Memang pasti akan dapat dunia itu. Kita lihat Allah sebutkan dalam surah yang ke-3 ayat 145. Surah 3 145. Ali Imran, muka surat yang ke-68. Saya bacakan saja sebab kita dah lebih 10.30. Saya mohon masa sikit. Saya bacakan saja. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajziz syakirin. Terjemahan, dan tiap-tiap makhluk yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, iaitu ketetapan ajal yang tertentu masanya yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan dengan yang demikian, sesiapa yang menghendaki ganjaran dunia, kami berikan bahagiannya dari ganjaran dunia itu. Dan siapa yang menghendaki ganjaran akhirat, kami akan berikan bahagiannya dari balasan akhirat. Dan kami pula akan beri balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur. Maksudnya kalau kita minta dunia, dapat tak? Dapat. Dapat.
akan dapat. Jangan bimbang. Kalau minta dunia pasti akan dapat. Cumanya apa kan? Satu je lah. Cepat dengan lambat. Satu je. Satu dunia je lah kalau kita Baik, minta dunia. akan dapat. Dia sebab itu maaf. Tadi. Kita lihat surah ni dulu. Surah ke-11 ayat yang ke-15. Saya bacakan juga. Surah 11 ayat yang ke-15 dan juga ayat 16, muka surat 223. Surah Hud, surah yang ke-11 ayat 15 dan juga ayat ke-16, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Terjemahan, Sesiapa saya silakan ya. Boleh saya baca, Ustaz? Boleh, silakan. Sesiapa yang keadaan usahanya semata-mata berkehendakkan kehidupan dunia dan perhiasannya dengan tidak disaksikan sama oleh Al-Quran tentang sah batalnya, maka kami akan sempurnakan hasil usaha mereka di dunia dan mereka tidak dikurangkan sedikit pun padanya. Mereka lah orang-orang yang tidak ada baginya pada hari akhirat kelak selain daripada azab neraka, dan hari itu pada hari itu gugurlah apa yang mereka lakukan di dunia dan batallah apa yang mereka telah kerjakan. Masya Allah. Masya Allah. Dapat tak apa yang seseorang itu minta untuk dia di dunia? Dapat. Akan dapat. Pasti akan. Di akhirat dah. Kan? Akan dapat. Semua Allah akan bagi. Sebab itu kan, kerosakannya bermula pada kerosakan apa? Kerosakan ilmu. Akhirnya dia menjadi kerosakan tujuan dan juga matlamat. Sebab itu pada surah Al-Baqarah juga ayat ke-200 tadi kita Allah sebutkan ada sebagai manusia. Saya bacakan, faminan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Terjemahan, dalam pada itu ada di antara manusia yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Orang-orang ini diberikan kebaikan di dunia dan tidak pula baginya sedikit pun kebaikan di akhirat. Dia minta dunia, Allah bagi tak? Allah bagi. Tapi ke akhirat tak ada. Tak ada. Macam mana orang itu, Allah sebutkan sebagai manusia boleh tergamak nak minta dunia saja, terlupa nak minta akhirat. Macam mana boleh jadi macam tu? Ilmu. Sebab fikiran dia dah terfokus dengan itu, maka dia terlupa perkara lain. Fikiran dia dah terfokus itu. Macam saya pernah berikan contoh kan, anak dengan mak kan, anak tengah ralik main game, mak suruh pergi buang sampah kan. Mulut anak kata ya kejap lagi, tapi sampai ke sudah tak buang sampah. Sebab apa? Sebab dia tengah fokus. Dia tengah fokus main game, yang lain semua dia lupa. Sebab itu orang yang dia dah terfokus dengan dunia, lain dia akan lupa. Maka dalam doa dia pun dia akan minta, Allah bagilah aku ni, bagilah aku ni, bagilah aku ni, bagilah aku. Dia akan minta. Dan Allah bagi tak? Allah bagi. Dia solat duha sebab nak murah rezeki. Allah bagi tak? Allah bagi. Dia baca surah Al-Waqiah setiap pagi sebab nak murah rezeki. Allah bagi tak? Allah bagi. Tapi nanti ke akhirat ada apa-apa tak? Tak ada apa-apa dah lagi yang tinggal. Semua dah diminta, semua Allah dah bagi dekat dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, kat dunia dah. Ke akhirat nanti dah tak ada apa-apa lagi yang tinggal untuk dia. Baik. Maka tujuan matlamat yang rosak itu bermula dengan kerosakan ilmu. Dan saya nak akhiri dengan satu ayat ini menjawab soalan Haji Zainun yang telah disimpulkan oleh Haji Ses. Kalau kita nak minta kebaikan di dunia dan juga kan kita nak minta kejayaan di dunia dan juga kejayaan di akhirat kan, boleh tak kita nak minta dia yang seiring tu? Baik, kita lihat surah yang ke-33 ayat yang ke-4. Kita nak tutup perbincangan kita pada malam ini dengan ayat ini. Saya pernah bacakan sebelum ini. Saya kongsikan sekali lagi pada muka surat 418 surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat yang ke-4. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi boleh. Ini kita baca selama, boleh kita baca separuh je. Kita baca awal sampai sini je. Okey. Kita baca sama. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi.
Baik, terjemahan. Ya, tak jumpa lagi. Diperintahkan dengan yang demikian kerana Allah tidak sekali-kali menjadikan seseorang mempunyai dua hati dalam rongga dadanya. Baik, Allah kata Allah tak jadikan dalam diri seseorang itu ada berapa hati? Dua hati. Ada dua hati. Allah tak jadikan. Ada tak orang yang secara normalnya ada dua jantung, dua hati dia? Ada. Tak ada. Satu je ada. Satu sahaja ada. Baik, itu secara fizikalnya. Secara maknawinya, Allah kata, Allah tak jadikan dua kecintaan dalam hati seseorang. Maksudnya apa? Kalau orang tu cinta kepada dunia, akhirat akan keluar. Kalau Allah dia cinta kepada akhirat, dunia akan keluar. Takkan ada dua kecintaan dalam satu hati. Maksudnya tak selari lah. Boleh ada satu sahaja. Boleh ada satu sahaja. Akhirat sajalah. Tapi Pilih salah satu, Ustaz. Maksudnya tak boleh selari lah, Ustaz. Dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Oh, kita minta macam selari, nampak? Baik. Secara zahirnya kita lihat kita minta kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Kita sebut kebaikan. Kita sebut tak, ya Allah bagi aku kerja sekian, jawatan sekian, harta sekian. Kebaikan. Kita minta tak? Kebaikan. Kita sebut tadi satu term yang kita baca dalam Quran, kita nak lihat dari sudut pandang siapa? Al-Quran. Allah. Maka hasanah kita kena lihat kebaikan tu dari sudut pandang kita ke sudut pandang Allah? Allah. Kita kena pandang dari sudut pandang Allah. Barulah kita betul tepat hasanah itu bagaimana. Sebab selama kita pandang hasanah itu adalah kita pandang orang yang diberikan harta yang banyak, jawatan yang tinggi, anak ramai, kita pandang dia apa? Untung. Betul tak? Tapi betul ke dia adalah orang yang beruntung? Tidak. Itu Ustaz, semua selalunya bila kita berdoa tu, kita sebut tu, kita minta kebaikan overall semua yang baik. Kebaikan dunia akhirat. Kita tak spesifik lah. Betul, Ustaz. Betul. Spesifik dia datang tu. Sekarang Jika baru kita tahu. minta begitu, kalau kita minta kebaikan, bila kita sebut, ya Allah berikanlah aku kebaikan di dunia, maka yang perlu hadir dalam diri kita apa? Ya Allah, apa je yang kau bagi, aku tahu itu adalah kebaikan untuk aku. Dan Allah, kalau dia sayang seorang hamba tu, dia akan buat apa? Pandu hamba tu untuk buat benda yang baik. Dia akan pandu hamba tu untuk buat baik. Yang kedua, kalau Allah sayang hamba tu, kehidupan hamba tu jadi makin senang ke jadi makin susah tunggang terbalik? Makin susah. Dia uji banyak. Makin susah. Dia uji. Ya. Makin diuji. Betul sebut hasiban nas ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka dia akan kata aku beriman ya Allah kepada engkau, kemudian dia tak diuji? Maka kalau orang dia nak beriman, nak jadi baik, dia pasti akan diuji. Yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW sebutkan innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya Allah apabila dia telah menyintai sesuatu kaum tu, apa yang dia buat? Ibtalahum. Dia akan bagi uji kaum tu. Dia akan bagi bala kepada kaum tersebut. Tu tanda apa? Tanda uji. Maka hasanah kita nak faham sudut pandang Allah atau sudut pandang kita? Allah. Sudut pandang Allah. Dan Allah kalau dia nakkan kepada kita kebaikan, itu tak semestinya dengan diberi kepada kita pelbagai nikmat. Pelbagai nikmat. Kalau Allah bukakan. Yalah. Selalunya kalau Allah bukakan semua nikmat, itu tanda apa? Allah sayang. Kalau Allah buka semua nikmat, itu tandanya apa? Tak sayang. Tak sayang dah. Tak sayang dah. Uji Betul, Ustaz. istidraj apa nama dia. Dia tak sayang dah Ustaz. Macam Baik. orang kafir tu segala nikmat dia bagi. Ya. Apa tu? Nanti boleh lihat pada surah yang ke-6 ayat yang ke-44. Surah 6 ayat yang ke-44 pada muka surat 132. 132. Terjemahannya ialah kemudian apabila mereka melupakan apa yang telah diperingatkan mereka dengannya, kami bukakan kepada mereka segala pintu-pintu kemewahan dan kesenangan. Oh, faham dah. Sehingga apabila mereka bergembira dan bersukaria dengan segala nikmat yang diberikan kepada mereka, apa jadi? Kami timpakan secara mengejut kepada mereka bala bencana yang membinasakan. Faham. Maka hasanah pada sudut pandang Allah, dia bukan semestinya semua nikmat. Dan Allah kalau bukakan segala pintu nikmat kepada seseorang, hidup dia tak pernah ada masalah.
maka sebenarnya dia kena lihat balik kepada iman dia kerana dia sedang bermasalah. Sebab orang yang beriman dia pasti akan diuji. Pasti akan diuji. Tak ada orang yang beriman dia tak diuji. Mesti akan ada masalah punya dalam hidup dia. Kalau hidup dia semua saja semua, maka sebenarnya dia sedang dalam masalah. Itulah masalah dia. Apa masalah dia? Hidup Macam dia kita smooth. orang nampak tu seronok semua. Tak ada apa-apa Saja kehidupan tak ada apa-apa. Sebab itu kita bayangkan hasanah. Kita minta apa? Ya Allah, janganlah ada masalah dalam hidup aku. Sebenarnya kita tengah minta hasanah ke tak hasanah? Tak sana. Tak hasanah sebenarnya. Tak hasanah lah. Hidup yang tak ada masalah, itu hidup yang tak hasanah pada pandangan Allah. Tapi hasanah bagi kita. Masya Hasanah bagi Allah. kita. Tapi dia bukan hasanah bagi Allah. Sebab itu bila kita minta Rabbana atina fid dunya Dah hasanah, berpuluh tahun dah minta kita nak doa akan tu Ustaz. hasanah dari Tapi orang tu Allah. tak ada yang terjemahkannya dengan yang betul dengan kehendak Allah. Macam tu lah Allah. jadinya. Aduh. Hakikat Kerosakan kita tak dalam tahu. ilmu Ustaz. Ini salah satu kerosakan dalam ilmu. Salah satu kerosakan dalam ilmu. Baik, sebab itu Allah selalu sebutkan dalam Quran perbezaan antara sudut pandang kita dengan Allah. Surah yang kedua ayat 216. Kamu Tu kena diwajibkan tadabbur. berperang Tu kena tadabbur tu. untuk menentang pencerobohan sedang peperangan itu ialah perkara yang kamu benci. Dan boleh jadi kamu benci sesuatu itu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka sesuatu padahal ia buruk pada kamu. Khulasah kesimpulan dia apa? Dan ingatlah Allah yang Maha mengetahui, kamu tak tahu. Maka bila kita minta kebaikan, kita tahu tak itu baik untuk kita? Kita tak Ya, tahu. Maka kita nak tahu. serahkan kebaikan tu kepada Allah. Dan kita percaya lepas berdoa tu apa je yang jadi, itulah kebaikan. kebaikan. Kalau hidup jadi tunggang terbalik, makin teruk, itulah kebaikan. Sebenarnya Allah nak. Sebab boleh jadi benci. perkara yang kita suka tu, itu buruk. Perkara yang kita benci, itu baik untuk kita. Wallahu ta'ala alam. Saya mohon maaf sangat saya terlebih masa pada malam ini. Tak apa, tak apa. Ayat ni belum habis lagi ke Ustaz? Dia Ayat ni punya belum habis lagi. Conclusion dia. Kita akan ada Macam mana nanti, nak amalkan. Ke depan. kita akan ada perbincangan nanti fasadul qasad, kerosakan pada tujuan dan matlamat ini sikit pada minggu depan. Kemudian kita akan ambil bentuk kerosakan yang ketiga, kesan daripada kerosakan ilmu dan juga kerosakan tujuan. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, kita- Ustaz sebelum ya, saya. akhiri boleh tak saya tak tidur malam pun tak tanya Ustaz ni. Allah Tak Apa tidur yang kita malam. bincang, apa yang kita bincang ni historically, politically and socially, Islam tu datang ke Melaya dulu, tanah Melayu. Even dekat Melaka pun orang Islam datang dulu. But then we have the British datang jajah kita. Pada masa tu dia tengok orang Melayu ni mundur. Kan? Jadi rubber tapper je. Lepas tu kita ada the new economic policy. Jadi bila ada new policy, the missing link here is when they have the new economic policy, dia tidak berasaskan pada Islam. Pada Islam datang dulu. Jadi itulah orang Melayu kita nak jadi doktor, nak jadi engineer, nak jadi lawyer. Tetapi Islam asasnya dia on their own. That is the missing link now. Yang saya Ya, nampak lah, macam saya lah, contoh saya. Saya pun cita-cita dulu nak jadi lawyer. Tapi bila nak jadi lawyer, bapak saya mesti hantar saya orang kata sekolah orang putih. Saya tak sekolah agama. So that is where the missing link is lah. Tak tahu dari segi itu sebab sekarang orang Melayu kita pun masih ketinggalan. So masih mengejar dunia. Tapi asas tu tak tahu siapa tanggungjawab siapa lah. Kerajaan kata parents kata kerajaan. Macam itulah jadinya. Wallahu alam. Dia jadi susah sebab apa? Sebab kita pandang, sekejap. Sebab kita pandang agama ni adalah perkara yang terkebelakang. Sebab itu kalau kita belajar agama, Ustaz. orang akan rasa kita terkebelakang. Itu mindset yang telah ditanam lah pada kita. Apa je berkaitan agama belakang. Sebab tu dia tanya kau belajar apa masuk sekolah tahfiz. Soalan pertama dia tanya, nanti nak kerja apa? Macam sekolah agama petang, ada yang tak nak sekolah, tapi sekolah kebangsaan confirm dia akan hantar. Confirm hantar pergi sekolah. Betul. Kan tanya budak sekolah tahfiz nanti nak kerja apa? Macamlah orang yang dah habis, yang graduate bidang engineering ke kedoktoran ke architecture, confirm keluar tu kerja. Ada juga yang tak kerja. Kan? Masih juga yang tak kerja. Masih. Tapi bila sebut sekolah tahfiz je nanti keluar nak kerja apa? Itu yang dibimbangkan. Wallahu ta'ala alam. Tadi siapa tadi yang saya potong tadi? Saya mohon maaf, saya potong. Saya Ustaz. Silakan. Saya ini penutup lah Ustaz. Saya amat bersyukur lah kerana Allah buka hati kita untuk sama-sama mempelajari kelas arahan dan kelas ayat suruhan dan larangan Al-Quran. Moga-moga inilah orang kata saat di mana kita boleh berubah fikiran, kita boleh mempelajari sesuatu yang selama ni kita anggap yang kita dah tahu.
sebenarnya kita tak tahu Ustaz. Saya bersyukur sangat kerana Kita ditour lah, ditour. kita sebab kita masih ada peluang. Ramai orang tak berpeluang nak menghadiri kelas macam ni dan nak mengetahui apa sebenarnya hasanah tu pun Ustaz. Kita pun tak tahu. Kita ingat hasanah tu kebaikan ada rumah besar, ada kereta besar, ada pangkat besar, boleh pergi travel, hidup aman damai. Jadi pemahaman kita tu completely salah. So saya amat bersyukur Ustaz kerana apa Ustaz sanggup menjalankan kelas ni atau supaya kita semua dapat mempelajari apa sebenarnya kata-kata Allah dalam Al-Qurannya itu. Terima kasih Ustaz. Allah pada Ustaz. Terima kasih Ustaz. Banyak-banyak Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Baik. Saya pun Kak Nuriah yang jemput ni. Itu Allah bukakan hati kita semua insya-Allah. Insya-Allah. Baik, kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan semua sudah meluangkan masa pada malam ini. Saya mohon maaf sekali lagi masa terlebih dan saya mohon maaf juga ayat kita masih lagi tak habis. Insya-Allah kita akan sambung bincangan pada minggu hadapan insya-Allah. Jazakumullah